punya ruang lingkup kita untuk chapter 11 ni adalah berkaitan dengan customer relationship management. So contoh kita duduk di universiti, pelajar itu sebagai customer. Okey, kita pensyarah ni sebagai orang kata apa, processing unit lah. Kita mengajar dan sebagainya. So top management itu adalah mereka yang menguruskan. Okey. So kalau kita tengok di sini, sebenarnya bukan senang daripada kita kata era first revolution sampailah ke fourth revolution. There are so many things has been changed. Okay, daripada masa ke semasa. So daripada traditional approach kepada orang kata apa, technological approach. So semuanya perlu mempunyai orang kata apa, kekuatan dan juga kelebihan masing-masing. So untuk to go further, actually we cannot take this advantage as orang kata apa, measurement tools. Okay, kita kena tengok advantage. Disadvantage tu kita boleh ambil sebahagian sahaja. Okay, sebahagian sahaja daripada disadvantage tu, yang mana yang boleh jadi satu derive driven punya push ataupun push and pull punya method. Okay, so kalau kita tengok further, okay, so customer relationship management along with its associated benefit and challenges. Kalau kita tengok tadi, kita berbincang sebentar tadi, kita nampak halangan, kita nampak kebaikan dan sebagainya. So ada sebenarnya orang kata apa, tools ataupun method yang boleh digunakan pakai oleh pelajar dan juga pensyarah, di mana first thing first dah tentulah pensyarah yang kena explore dulu. Okay, dia explore dan sebagainya, dan dia akan maklumkan kepada pelajar-pelajar dia lah. Itu sebenarnya. Dan dalam bisnes, okay, dalam bisnes hubungan ini penting. Okay, hubungan ini penting. Kita tahu ada 4 kategori bisnes, which is B2B, okay, business to business. Kalau ada persoalan, kalau rasa macam malas nak tanya saya, awak tolong text dekat text column tu, nanti saya akan respon. Okey, kita ada B2B, kita ada B2C, okey, kita ada C2C, kita ada apa lagi, kita ada G2G pun ada. Okey, government to government ada, business to consumer ada, consumer to consumer ada, business to business pun ada. So banyak benda sebenarnya, banyak benda yang perlu kita tengok dan yang perlu kita faham. Dalam IT ni sebenarnya you kena faham konsep dan juga teori behind the technology, then you dah boleh explain. Okay, so before you explain further, then you need to do a lot of reading and whatsoever related. Alright. So identify the 3 current trend extending customer relationship management. Baik. CRM ni sebenarnya dia involve keseluruhan. Okay, keseluruhan orang kata apa, pengurusan dan juga situasi yang berlaku di dalam satu-satu perniagaan tersebut. Okay. So nanti saya akan tunjukkan share satu video YouTube, what actually is the CRM is all about. So dia akan terangkan daripada dahulunya, which is yang memerlukan orang kata apa, dulu mungkin tidak banyak teknologi yang digunakan pakai, menggunakan manual dan sebagainya, tetapi menggunakan orang kata apa, teknologi yang terkini ini, hanya kita kata buat satu orang kata apa, costing, okay, costing, and then secondly kita kata sebagai contingency plan and whatsoever money yang
yang kita orang kata apa reserve tu untuk fasa pertama, kedua, ketiga dan keempat lah. Okay. So they involve managing all aspect of customer relationship with an organization to increase customer loyalty. So bila kita sebut customer loyalty ni, apa sebenarnya yang lalu di dalam kepala kita? Okay, bila sebut customer loyalty ni, agak-agak apa? Ada siapa nak tulis dekat chatting ni? Boleh tulis. Saya buka chatting ni. Agak-agak apa? Customer loyalty ni dia belongs to satu-satu produk. Dia belongs to satu-satu produk. Okay? Ataupun satu-satu servis yang diberikan oleh orang lain. Sebagai contoh macam kita kata servis aircon kita kata. Kalau sekali dia datang servis dan sebagainya, cara dia cuci kemas, cara dia pasang kemas, dia bersihkan balik dan sebagainya, aircon tu sejuk, okay? Tak ada leaking, tak ada apa, then kita rasakan bahawa apa servis yang diberikan oleh company A tu amat berbaloi berbanding dengan company B yang datang semata-mata ialah untuk buat servis pada kita dari segi pemasangan, dari segi cuci dan sebagainya, tidaklah orang kata apa sehebat company A. Contohnya macam tu. Jadi kita sebagai customer, kita sebagai consumer, we need to decide whether the company A or company B we need to remain as a customer loyalty. Itu saja. Sometimes we loyal to the vendor, but then ada sedikit sahaja berlaku which is nowadays yang saya dapat tengok daripada banyak komen. Kalau kita tengok dari komen Shopee, review komen Shopee dan sebagainya, orang paling pantang sekali, pengguna paling pantang sekali adalah bila kita berurus niaga, okay, orang kata apa, interaction ataupun relationship with customer, buyer dengan customer tu, dia tidak ada orang kata apa satu synchronization. Synchronizationnya maksudnya di sini yang saya dapat detect adalah melalui phone ataupun text reply. Itu saya rasa most majority pelajar saya pun akan terkesan. Okay, sometimes kita ada satu produk yang kita minat, kita nak tanya. Bila kita call, tak ada pick up. Barang nak dijual. 3 hari baru dia jawab. Jadi, macam mana you kalau you meniaga macam tu, ataupun kita sebagai pengguna, kita nakkan barang tu, kita tak boleh remain dan kita tidak boleh tunggu sebab benda kita nak guna, kita nak pakai. Jadi, kita terpaksa beralih kepada vendor yang lain yang lebih kita katakan sebagai fast action, fast respond, okay, very active dan sebagainya. Make sure that item delivery on time, product sending has successfully sending with good condition and whatsoever. Betul? Kan? Itu sebenarnya servis yang kita nak. Kita tengok je lah waktu PKP ni. Sepanjang PKP daripada PKP 1, PKP 2, PKP 3, PKP B dan sebagainya macam sekarang ni. So walaupun diberi kelonggaran dan sebagainya, tetapi kita sebagai customer dengan produk yang kita sering guna dan sebagainya, perlu ada satu synchronization. Okay, perlu ada pertalian, kita sentiasa keep up to date dan sebagainya. Just meant for customer. Okay. So kalau contoh di situ, many organizations such as Charles Schwab and Cashier Permanent have obtained great success to the implement of CRM system. So CRM system, dulu CRM system ni dia tidak ada. Okay, dia tidak ada. Dia hanya jadi sebagai orang kata apa, satu single system ataupun separate system, which is orang tak panggil lah sebagai customer relationship management. Kan orang dulu dia panggil sebagai orang kata apa, ada contact lah, ada contact person and whatsoever, which is pada masa tu melalui telefon to telefon sahaja ataupun face to face meeting sahaja. But then by having this smart
orang kata apa, customer relationship management ni, dia cater almost all. Okay, daripada kita subscribe, kita isi form dan sebagainya dalam satu-satu shopping mall ataupun reviewing product and whatsoever. So dengan cara orang kata apa, promoter tu entertain kita dan sebagainya, so kita rasa kita dilayan seperti king, seperti raja. So yeah, customer is like a king, like a queen. So we need to, we deserve to have a better services from the buyer lah, kan? Betul. So siapa tak nak dilayan seperti king and queen kalau nak beli produk, kan? Kita bertanya, dia memberikan info-info yang kita tak tahu. Okay, kita beli satu-satu barang, kita nak tahulah produk ini, ketahanan ini dan sebagainya. So dia kena cerita dah. Dan orang yang memegang ataupun promoter ataupun sales girl or salesman tu, dia perlu ada satu knowledge yang cukup hebat lah tentang satu-satu produk. Okay, right. Okay, saya nak tunjukkan apa nama ni, apa video ni. Okay, kita tengok sekejap video ni. Okay, mana dia? Oh, ada dua. Okay, nampak Nampak. Customer relationship management, CRM systems, are not just vital sales tools, they offer serious business power. They're a central point for storing all your customers' data, emails, phone calls, visits, social media communication, web chat, sales progress, and deals can be recorded. A CRM is also the key to your business intelligence. You could ask questions of your data to inform product development. Use it to group prospects and target them with sales campaigns step by step. Automate marketing campaigns to encourage repeat business and win new customers through referrals. With CRM, this is your reality. 20 years ago, things were very different. The majority of businesses relied on spreadsheets to keep track of their customer interactions. CRM platforms like Microsoft Dynamics, Oracle, Salesforce, and SAP were very expensive and so limited to the largest companies. By 2004, open source solutions like Sugar CRM began to appear. The price wars had begun. These new CRM systems were considerably cheaper to install, allowing access to business intelligence for everyone. CRM is constantly changing. For example, the need to track and report social media interactions. There is no doubt the speed of technical evolution is rapid. This is still happening. In 2017, cloud and API developers are driving through real mass adoption of CRM. They are making it accessible and affordable for all. For the first time, storing data and sharing it in a meaningful way across multiple systems is an option for any size of business. In this customer-focused world, CRM is king. Most CRM systems have a dashboard or interface that provide a snapshot of the information you need and then allows you to drill down for further analysis. For example, this could include key client information, sales and pipeline statistics, or marketing metrics. And whilst many systems can be tailored to meet specific business needs and processes, it is worth considering what you want to achieve before making a purchase.
The three uses of CRM systems are operational, analytical, and collaborative. An operationally focused CRM system will usually include a Salesforce automation module to drive prospects to conversion and record all interactions. This reduces duplication of team effort and keeps customer communication seamless. A marketing automation module to deliver, track, and measure email and social media campaigns. Some have a scoring system for segmenting customers and retargeting. A service automation module that allows you to manage ticketing systems, help desks, and other customer service options you provide. Most CRM systems have some basic analytical tools built into them. But if you're looking to analyze data from multiple sources to make high-level commercial decisions, you may want something more sophisticated. Ask yourself what information you need to drive your business forward, and then check the provider is able to deliver this information in an intuitive way. For example, you may want to pull a data set of customers who used to purchase a product on a regular basis but no longer do. Why have they stopped? Would an offer help if it is a low-value item? Does this customer require a phone call? Do you want to receive automatic alerts for trigger points, or are you happy to interrogate the data yourself? The more analysis you intend to do, the more likely you should consider the analytically biased system. Collaborative systems work best for businesses who form part of a wider supply chain that need a cohesive approach. They can manage data sharing between companies at every point in the supply chain, so all parties can collectively drive continuous improvement and increase responsiveness to customer need. Because they are handling huge amounts of data, these are the most sophisticated CRM systems. Remember, there may be information suppliers need to keep confidential, and so permissions-based access will need to be a consideration. Start by listing what you need your system to do and what the roadblocks may be. Then, ask your CRM supplier to match your needs and include training. Research from Bain & Co. is very convincing. Just a 5% increase in customer retention can boost lifetime customer profit by 50% on average across multiple industries. So, asking the right questions, tailoring the systems to your needs, and then training staff will reap dividends. Still need convincing? Imagine a customer calls your purchasing department to say, "I'm new, but can we please place our normal order for this time of year?" Using your CRM system, you could see the previous contact's name and purchasing history and are able to respond, "Certainly. Has Jane left the organization? Your August order has usually been for 35 units, but I notice that you often topped up with another 10 in September. If you order 45 units today, I can offer you a special price." Then you can capture the new contact's details and mark Jane as having left the company. If you're clever, you will have trained your staff to find out where Jane has moved to and flag her as a possible new business lead for the sales team to follow up on. CRM is not a silver bullet, but if used well, it certainly provides a golden opportunity. The key is to understand what you want to do, assign team champions, and then ensure everybody is on board and correctly records information. Your data is only as strong as it is clean, and your processes need to be well defined for you to benefit. Trusted brands you may have heard of include SAP, Oracle, and Microsoft, though the likes of HubSpot, Zoho, Sugar CRM, and Salesforce are built specifically for SMEs. They're a central point for storing all your customers' Okey. Ada apa-apa nak tanya? Ada nak tanya?
Okey, itu yang CRM secara in all secara in all CRM. Yang mana saya katakan tadi, apabila menggunakan sistem, sistem itu sangat dipercayai dan diguna pakai oleh semua company, dan dia mesti wajib pakai kerana CRM itu sebenarnya dia ada juga kaitan dengan SCM, Supply Chain Management. So semua data-data daripada customer itu disimpan, dibuat analitik untuk melihat daripada masa ke semasa trend dan juga produk apa sebenarnya yang mereka minat. Jadi daripada analitik report tu tadi, sebenarnya secara tidak langsung company ataupun organisasi itu boleh membuat satu inovasi kepada produk itu. So sebagai contoh macam saya katakan kelas yang lepas-lepas is what next. Okay, what next. Yang tu yang penting tu, what next sebenarnya. So kita tidak boleh tidak ada what next. Dia mesti ada what next untuk satu-satu syarikat itu memberi orang kata apa, memberi satu inovasi ataupun produk yang terbaik untuk customer dia, untuk dia remain customer loyalty tu sebenarnya. Okay, bila you esok you buat bisnes dan sebagainya, sama ada you bekerja dengan orang ataupun you bekerja sendiri, lama kelamaan you menubuhkan syarikat, jangan kedekut you kena invest duit untuk mengguna pakai sistem. Okay, kalau tak pakai sistem susah sebenarnya untuk berurus niaga. Even though you nak masuk tender besar pun tak boleh, disebabkan oleh everything need to proper report, to have a proper report and proper monitoring. Itu penting. Kalau kita tidak ada orang kata apa, berniaga secara konsep teknologi ni, sebenarnya you will be left behind. Itu sahaja yang boleh saya katakan kepada usahawan-usahawan muda. So you kena berani venture. Okay, you kena berani venture, you kena berani explore. Jangan banyak sangat you punya tapi-tapi, you punya orang kata apa, itu ini, apa lagi yang perkara-perkara negatif yang tidak sepatutnya ada pada dalam diri you, tetapi you bawa orang kata apa, behavior negatif itu di dalam bisnes sehari-harian. So dia tidak akan jadi satu meaningful business, but then it creating useless activity dan juga orang kata apa, negative motivation lah. Yang tu kita kena betul-betul kena jaga. Sebab kita berniaga ni sebenarnya kita perlukan customer. Contohnya macam orang buat dekat KL tu, jual karipak, dapat karipak angin lah, karipak PKP lah, itulah ini dan sebagainya. Berniaga kalau nak untung hanya sementara sahaja. Okay? Semua orang berniaga nak untung, tetapi kena ingat cara keuntungan tu perlulah secara perlahan-lahan dan sustain. Bukan senang untuk sustain company. Sebab itulah bila orang yang jadi bos ni, dia ambil you bekerja, you pula buat orang kata apa, buat sambarono, perangai sambarono, perangai yang endah tak endah, perangai which is not actually is an orang kata apa, integrity punya workers tu tak ada dalam diri. Maksudnya you jangan salahkan bos di organisasi tu. Kerek you, mentang-mentang lah you ni apa semua, lagak pakai kereta besar, you tak tahu dia establish, dia jatuh, dia bangun dan sebagainya untuk establish company yang dia bina dengan titik peluh darah dia sendiri. Bila datang kita ni orang luar, okey, kita cuba nak memperjudikan, kita nak merosakkan organisasi itu, memang tak boleh lah. Memang kita kena dalam bahasa mudahnya kita kena sepak keluar lah, kita kena apa ni, kick out lah. Sebab bukan mudah sebenarnya untuk kita nak establish. Even you buat satu orang kata apa, company kecil jual nasi lemak tepi jalan pun akan ada orang yang menggoncang bisnes tu. Bisnes bukannya juta-juta pun, dapat satu hari pun dalam adalah 200-300 kan. Tapi
kita nak kena tengok dengan kalau macam niaga nasi lemak sebagai contoh. Kita bermain dengan cuaca, panas, sejuk dan sebagainya. Organisasi pula dia yang besar, dia lain pula dia punya orang kata apa, dia punya rencam dia dan sebagainya. Kan? Tu kita kena fikir. Okay, so saya rasa bila kita bekerja, bila kita bekerja kita kena fikir. Kita kena fikir orang, jangan fikir kita. Kita kena fikir orang, jangan fikir kita. So kalau kita fikir kita kena fikir kita ni di mana. Kita ni di mana sebenarnya yang kita nak letakkan diri kita. Adakah kita diletakkan bersama dengan mereka yang mempunyai credibility, integrity, ataupun kita ni terletak di dalam kumpulan yang mula, malas bekerja dan sebagainya. Itu tepuk dada, tanya selera masing-masing lah. So ni yang saya katakan the power of customer. Customer is a king and queen. So ada juga yang kita selalu amalkan adalah customer is always right. Customer is always right. Not all customer always right, tapi nak kena tengok jugalah slogan customer is always right tu. But then kita sebagai customer sometimes kita perlu bagi feedback kepada satu-satu organisasi ataupun entrepreneur tersebut untuk dia mempertingkatkan lagi lebih kepada inovasi dan juga kreativiti dalam mencipta satu-satu produk kepada pelanggan lah, kepada pelanggan lah. So banyak perkara sebenarnya yang kita kena fikirkan sebagai rakyat. Contohnya apa yang kerajaan beri kepada kita dan mempermudahkan kita. Contoh macam PKP yang kita sedang hadapi sekarang ni, setiap orang kerajaan peruntukkan 1 gig. 1 gig data package. So mungkin 1 gig itu cukup, mungkin 1 gig itu tidak cukup, tetapi suara rakyat sepatutnya diketengahkan supaya disampaikan kepada Perdana Menteri sebagai contoh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin kita tu, ayah kita tu, sepatutnya you reply je dekat dalam dia punya orang kata apa FB dia, maklumkan di situ Tan Sri 1 gig tak cukup, kampung saya menghadapi masalah dan sebagainya, minta kerajaan bantu kita sebagai pelajar kita tak ni dan sebagainya. Kita kena bagi cadangan dan juga solusi kepada kerajaan untuk kerajaan membantu kita. Bukannya kita ni dididik untuk menghentam kerajaan. Tak kira lah kerajaan yang memerintah itu adalah kerajaan pembangkang yang menjadi kerajaan ataupun yang kerajaan yang menjadi kerajaan. Kita tak boleh macam tu. Sebab kita pelajar, kita kena neutral. Kita kena berfikiran untuk menangkan kita. Instead of win-win situation is we are the winner. Tu kita kena fikir sebenarnya. Even though macam dekat universiti pun kita fight juga. Kita fight juga sebab kita kalau boleh kita nak suruh kita buat online, you tingkatkan fasiliti dan juga kapasiti talian internet. So kalau kita tak dapat, so jangan salahkan kita kalau student kita pun tak dapat. That's why lah bila kita buat final exam ataupun buat exam, buat test dan sebagainya, kita bagi soalan yang mudah untuk dijawab dalam masa yang singkat. Kita bagi soalan yang susah untuk dijawab dalam masa yang yang lama sedikit daripada masa singkat. Kalau 30 minit, kita bagi 1 jam ataupun 1 jam setengah untuk pelajar pergi mencari capaian akses yang agak baik supaya dapat menjawab semua sekali test ke, kuis ke dan sebagainya. Selagi mana kita sebagai rakyat, sebagai customer kepada kerajaan, kita tak luahkan dan kita tak minta, saya rasa selagi itulah kita berada di dalam peradaban yang dunia negara ketiga ni, negara pengguna ni. Nak jadi negara maju kita kena proaktif, bukan proaktif kita menumbangkan kerajaan, tak.
tetapi kita mohon kepada kerajaan supaya kerajaan membantu kita daripada masa ke semasa. Itu kalau kita nak tengok orang kata apa, refleksi ataupun contoh antara kita masyarakat sebagai customer kepada kerajaan. Dan kita kena ingat, tak semua kehendak kita ni diterima pakai ataupun digunakan oleh kerajaan. Begitu juga macam kita buat, kita sebagai produk, kita keluarkan kepada 100 orang yang suka dengan produk kita, yang loyal dengan produk kita, tetapi mungkin orang yang ke-101 tu dia tidak berminat dengan produk kita. So kita kena fikir macam mana pula untuk innovate produk tersebut supaya mereka yang bernombor 101 itu terpanggil untuk membeli produk kita. That's the thing, yang bila kita ada customer relationship management punya sistem, is a must system that need to be applied in your organization to cater, to monitor and to collaborate and analyze the whole thing. Itu cerita dia. Kalau tak ada perkara tu, tak ada item-item tu, tak ada tools yang membantu, dan kita susah lah. Kan? Susah lah untuk kita buat bisnes. Takat bisnes burger je lah. Kan, untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Okay, so kalau kita tengok cuba kita tengok satu lagi contoh, Honda. Kan, saya rasa Honda ni, company Honda ni yang mengeluarkan kereta 2 kali setahun. Okay, 2 kali setahun. Beli yang tahun pertama dah complete. Masuk tahun kedua dia upgrade facelift. Okay, jadi yang beli yang pertama tu rugilah sebab ada version yang enhanced version pula pada fasa kedua. Kan, selalunya rata-rata orang kata apa, syarikat automobil ni dia bila dia buat sekali sahaja, jarang dia akan buat macam Honda. Tapi Honda dia pakai kaedah customer loyalty mungkin, okay, customer relationship management dia. Mungkin masa dia test drive, masa dia buat makan-makan dan sebagainya, kita pergi makan dia sebenarnya. Makan dia sedap kan, kita pergi tengok showroom dia dan sebagainya, dia akan edarkan borang. Apa sebenarnya yang customer nak daripada segmen kereta yang dikeluarkan. So mungkin orang ada facelift dia ni nampak tak menarik, tingkatkan sikit supaya dia nampak lebih aerodynamic dan sebagainya. Itu yang keluar version yang kedua. Tu you pelajar saya yang berada di depan saya sekarang ni 128 ni perlu peka. Sebagai usahawan muda, you perlu peka, you perlu dapatkan sebanyak mungkin maklumat, baca banyak artikel, baca banyak business news, business magazine dan sebagainya. And yet, last but not least, you must know how to analyze. Penting, through your observation. Okay, through your observation. Kita ada mata, kita kena lihat. Kalau dari segi kita nak memasak dan sebagainya, kita ada mata, kita lihat. Kita rasa masin ke ataupun macam mana. Telinga kita kena buka. So every 366 sense must be open. Okay, kena buka. Untuk apa? Untuk kita bagi servis kepada customer dan customer kata owner ni sentiasa peka dengan keadaan semasa. Okay, kalaulah masa PKP ni kita ni cerita owner yang tak peka, okay, seller yang tak peka. PKP, kita nak dapat barang susah kan, kita nak dapat barang susah sebab seorang ataupun dua saja yang boleh keluar. Semua orang duduk di tempat masing-masing, duduk di pasar dan sebagainya. Tapi pergerakan terhad. Kenapa saya kata macam tu? Sebab ada online, tetapi barang tak dihantar. Awak rasa berjaya ataupun tidak berjaya? Memang tak berjaya lah. Memang lapar lah kan? Memang lapar lah. Kita nak makan, kita kata kita nak makan tea life tak boleh hantar. Dia cuba preview je dekat dalam Facebook marketplace, dekat mana Lazada apa semua barang apa nama macam itu minyak. Orang tak keluar dia turunkan minyak. Macam mana tu? Orang tak keluar dia turunkan minyak. Sekarang bila orang keluar minyak naik.
Cuba you fikir, cuba you analyse, fikir seorang-seorang. Jangan cepat sangat mulut tu kita nak kata apa ni stupid government lah, awau lah, habau lah, apa semua lah, kau macam tu betul aku macam ni, salah lah, kau salah aku betul lah, apa semua. Tak boleh macam tu. Kita kena melihat, melihat, baca, analisis. Itu yang dikatakan critical thinking, yang di mana undergraduate perlu ada critical thinking dan independent learning and independent study. Bila sebut independent study ni, is not about related to our study, is the environmental punya study, economical punya study, social punya study. You kena study. Takkan you nak jawab, bang, sini sekejap bang, abang dah study dah benda ni. Kenapa mesti nak tanya dia dah study ke belum? You tu dah study, you tu dah ready ke belum? Dah macam ceramah agama dah pula. Kan? So kita kena sentiasa update diri. Okay? Update diri. So yang mana benar, yang mana salah, itu kita kena timbangkan. Kalau kita kata benda ni kita kata macam tak benar, kita semaklah dekat portal sebenarnya .my apa semua tu. Yang fake news dan sebagainya, janganlah orang kata apa jadi macam makcik dengan pakcik bawang, baca headline saja dah tahu dah cerita bawah. Yang bawah tu ceritanya dah betul, tapi cerita atas tu they create. Kalau you tengok kalau you tengok sometimes orang nak memburukkan produk nak memburukkan produk. Produk tu baik. Cerita di bawah baik, tetapi tajuk tu macam tak kena. Cuba fikir betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Baca dulu headline tu, baca dia punya isi di bawah. Kena ke tak kena? Sebab penulisan ni sebenarnya dia lebih menarik minat pembaca ni lebih kepada headline tu. Kan? Headline best baru kita rasa ada intention selera nak baca. Kalau headline tak best memang tak lah kita baca. Macam kita tengok slide, the power of the customer. Wah, apa benda yang kita nak. Lepas tu dia kata, okay, do not buy Dodge. Do not buy Dodge. Kenapa dia tak bagi beli Dodge? Kan mungkin kita ni orang yang dah lama dah pakai kereta Dodge, tak ada masalah pun. Sebab kita kena ingat lidah kita tidak sama. Ini perumpamaan yang paling dekat. Lidah kita tak sama. Ada orang suka aiskrim vanila, ada orang tak suka aiskrim vanila. Jangan nak salahkan kita yang suka aiskrim vanila, nak salahkan orang yang tak suka aiskrim vanila. Sebab kita ni memang manusia yang jenis suka salahkan orang. Tak kira lah siapa-siapa pun termasuk saya sendiri. Selagi namanya kita ni manusia. So kalau kita berfikiran waras balik, kita fikir dan sebagainya, mesti ada sebab kenapa dia tak suka vanila. Mungkin dia allergic, mungkin dia tak suka dengan bau vanila dan sebagainya. Jadi we need to respect him or her. Dan mungkin bila kita kata bila orang datang ke rumah kita, sebagai contoh, bukan ke kedai, datang rumah kita, sebab itulah kita hidangkan pelbagai. Kan? Kita hidangkan makanan tu pelbagai. Supaya customer ataupun orang yang datang itu dapat merasa ikut kesukaan dia. Yang the best thing is kalau kita tahu kawan yang nak datang rumah kita tu dia suka apa, kita masakan kegemaran dia. Kenapa? Sebab kita welcome, kita warm welcoming dia sebagai sahabat baik kita dan sebagainya. Kan? Ada nak respon ke? Ni saya bercakap benda yang senang supaya memang nampak macam tak relate dengan slide ni, tetapi dalam bahasa mudah ataupun bahasa yang orang kata situasi yang nak dipermudahkan. Kan? So apa yang saya nasihatkan di sini adalah lihat, baca dan buat analisis. Itu penting. Okay, kita tak boleh first attempt, kerek dia ni, tak boleh. Until you duduk, minum dengan dia, bercakap dengan dia, tahu body language dan sebagainya, then baru you boleh judge dia. Okay. Macam orang kata don't judge book by its cover lah. Tengok kulit buruk gila, isi dalam mesti tak bestnya cerita ni. Rupanya cerita ni 2-3 kali awak baca. Macam tu lah Baik. Okay, so ni measuring. Measuring CRM success ni dia ada banyak. Dia ada banyak
untuk sales metric, customer service metric, marketing metrics, respond metric dan sebagainya, you declare by yourself. Okay, ini adalah template saja yang dia bagi. So untuk you buat checklist, so you kena ada checklist. Okay, you kena ada checklist. Bila you belajar berkaitan dengan business model canvas pun, dalam business model canvas perlu ada orang kata apa, exit strategy and whatsoever tu, you kena betul-betul kan. Mungkin dulu orang tak ada ilmu, dia dah berjaya, aku tak perlu pun sebenarnya nak ada business canvas macam korang dan sebagainya ni kan. Mungkin bila sebut canvas tu it's about to draw, tampal dan sebagainya. So ni pengalaman saya ada seorang pelajar pasca siswazah saya, which is dia ni adalah orang usahawan. Bila dia masuk belajar di peringkat pasca siswazah di peringkat MBA, apa yang dikatakan, saya tunjuk daripada step 1 sampailah ke step 5 di mana usahawan itu berdikit-dikit bergerak daripada satu step kepada satu step dan sebagainya. So apa respon yang saya dapat adalah, wah doktor, kalau tengok 1 sampai 5 ni saya rasa saya dah skip bagi 3. Saya macam saya tak buat 1 dan 2. Tu apa yang kita boleh simpulkan di situ dan apa yang kita boleh buat analisis di situ. Maksudnya dia mungkin pada masa tu, ketika itu bila dia skip tak jadi masalah. So kita kena tengok banyak possibility. Mungkin pada masa selepas pada orang tu dia tak buat 1 dan 2, dia akan ada masalah sampai ke 3 bila dia nak pergi ke 3, 4 dan 5. Jadi apa yang berlaku kepada hamba Allah ni adalah, berlaku kepada pengusaha ni adalah dia check and balance balik daripada step 1, step 2 pergi kepada step 3 yang sekarang ni. What next is step 4 dan step 5. Nampak? Kena lihat balik. Setiap apa yang berlaku, setiap apa yang bila kita dah berjalan ni orang kata alang-alang dah berjalan, dah melangkah, jangan toleh belakang. Perlu toleh ke belakang sekali-sekala. Okay, kita nak tengok mungkin kita dah pergi jauh, okay, kita dah panjat tinggi, okay, kita perlu sekali-sekala untuk kita melihat, okay, mungkin ada salah silap dan sebagainya, perlu kita lihat, perlu kita renung lah. So orang kata apa, refleksi perlu dibuat, okay, refleksi perlu dibuat untuk kita melihat sejauh mana customer kita ni loyal dan macam mana what next untuk kita pastikan bahawa dia ni sampai ke mati, sampai ke anak cucu dia loyal. Bukan tugas yang mudah, bukan tugas yang mudah. Okey. So CRM macam saya maklumkan tadi, saya ada sebut text message, okey. Selain daripada tu yang user sedia tahulah, web order, website you tu, e-commerce yang you buat dan sebagainya. You buat system, very small system untuk you present at the end of this semester. Is also reflecting the orang kata apa, customer relationship punya system lah. Sebab you ada human resource, you ada salary, you ada itu, you ada ini dan sebagainya. Itu a part of the operating system. So ini adalah orang kata apa ni, adding tools yang membantu. Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Kalau kita tengok sekarang, zaman sekarang ni, zaman you all yang milenial sekarang ni, tidak web yang mana yang socialize sahaja you start to promote. Okay, you start to promote your product, your whatsoever innovation things. You share dengan orang supaya you berdikit-dikit untuk membuat bisnes, buat bisnes. Bisnes ni dia tak perlu tunggu benda besar. So buat dulu daripada sekarang, kecil-kecil, jual itu, jual ini dan sebagainya. Ambil experience. Yang the most important things adalah mulut nak kena ringan, mulut nak kena ramah, personality nak kena jaga, bau badan, you punya dressing dan sebagainya, cara berjalan catwalk ke, camel walk ke, whatsoever walk tu nak kena ada, semua nak kena ada. Okay, itu adalah orang kata apa, personality seorang pengusaha.
Kita mana ada tengok pengusaha yang datang rambut serabai pakai tie pergi ke belakang macam you all datang ke kelas dan sebagainya. Sepatutnya grooming tu you kena groom di peringkat universiti. Okey, pakai seluar orang kata apa dengan kasut hitam dengan tie bagai dan sebagainya. Kenapa? Sebab aku memang groom diri aku supaya aku menjadi seorang pengusaha yang baik dan juga yang berkredibiliti. Kan? Jangan nak tunggu bila masuk bidang-bidang bisnes. Ya aku dulu tak pernah ni nak pakai tie ni apa semua jam-jam mewah-mewah, kasut mewah. No, it's not about mewah dan sebagainya. It's about the trend. Okay, the trend. You kena tengok laut mana yang you masuk, ikan mana yang you main, game mana yang you main. You jangan you pakai kasut bola, you masuk padang rugby. Tak kena. Ni saya bagi nasihat ni. Tak kena. Kan? Kalau you nak jual kereta, takkan you nak naik basikal pergi jumpa customer you. Tak ke gila-gila dia ni. Kan? Kalau nak jual baju Melayu, takkan nak pakai baju kemeja. Kena pakai baju Melayu lah. Pakai baju Melayu bertanjak bang. Saya jual tanjak bang. Tengok saya pakai tanjak ni apa semua. Nak jual tanjak pergi pakai lebay, pakai kopiah. Apa cerita? Kan? Kau rasa ada orang nak beli? Kan? Itu kena tengok sebab bila macam kita tengok Mawar, kita tengok Mawar, kita tengok Nilofa, kita tengok siapa lagi yang mana yang orang kata apa mempunyai yang menjadi usahawan sawan ni kan. Kan? Dia keluarkan produk dia pakai. JSV ke apa whatsoever lah. Dia keluarkan produk dia pakai. Kita tengok Rizalman dia pakai, dia gayakan produk dia sendiri dan sebagainya. Dia menjadi ikutan orang. Okey. So Jimmy Choo dia buat kasut, dia pakai kasut dia sendiri dan sebagainya. So orang tengok, orang nak beli, orang nak follow. Itulah bila kita nak jual produk, kita kena pakai dulu. Aku putih, barulah putih. Kau agak-agak dia pakai ke tak pakai produk. Dia pun sendiri minum satu sudu rasanya, tak minum sampai satu botol. Tak tahulah kan. Ni kita nampak kan, kita tak tahu sejauh mana keberkesanan. Mungkin berkesan ataupun tak sebab macam saya sendiri pun kita bukannya pengamat pamoga kan. Macam tu. So product is about to test. Bila you nak buat preview, you kena pakai produk tu dalam masa beberapa bulan untuk nak menunjukkan hasil. Tahu? Hasil. Itu penting. Kan? Kalau kita jual kita sendiri tak minum, dia akan menjadi masalah. Kita sendiri pakai, tiba-tiba orang beli koyak, dia akan jadi masalah. So once sekarang kita kena ingat, once customer ban kita punya produk, there will be no more follower. Tu jaga. Tu kena jaga. Okay. So, macam mana? Puas hati? Respon sikit? Menulis sampai habis semester. Cakap tak mau langsung? Respon sikit. Ni siapa nama? Okey, ada pernah ada satu kes yang syarikat telefon pecat pekerja yang guna telefon lain. Tak ingat tahun bila. Okeylah, tak kisahlah tak ingat tahun bila tu. Kenapa? Syikin. Kenapa? Maksudnya? Tengok macam mana you buat analisis. You throw that particular problems, then you sendiri tak tahu nak cerita. Ni masalah makcik bawang ni. Ni masalah makcik bawang. Okey, kenapa dia pecat? Kenapa dia pecat? Syarikat telefon tu pecat pekerja yang guna telefon lain. Kenapa? You kena ingat, Customer loyalty
Customer loyalty ni sebenarnya dia tak pergi kepada customer. Employee itself pun also to become a customer juga. Sebagai contoh, macam saya kerja di syarikat Perodua. Saya mesti pakai kereta Perodua. At the same time, contohnya, saya pergi kerja pakailah kereta Perodua. Bila saya berada luar daripada pagar Perodua, suka hati saya nak pakai Mercedes ke apa ke dan sebagainya. You ingat CEO Perodua tu pakai kereta Perodua ke? Dia pun pakai Brabus, pakai Mercedes dan sebagainya. Macam tu juga dengan orang kata apa, Nokia, Huawei, Mi, apa semua benda tu. Kenapa dia bagi company, employee tu pakai dulu? Dia punya worker tu pakai dulu sebab kalau berlaku apa-apa error dan sebagainya, dia orang pertama yang akan troubleshoot. Tu yang pertama. Yang kedua, dia nak menunjukkan bahawa dia nak promote kepada semua orang ramai bahawa kau tengok anak-anak syarikat aku, anak pekerja aku semua pakai telefon yang syarikat buat. Tak ingat tahun bila tu tak jadi masalah, tetapi cerita tu yang kita nak tahu tu. Kan? Betul tak? Sikit. Ya betul Doktor, sorry. Sebab tu kita bila satu-satu isu ataupun orang kata apa cerita itu kita rasa kita menarik minat kita. So kita kena tahu kenapa situasi itu berlaku. Kan sama juga macam ada Line sebagai contoh Saya dah lama pakai Line Celcom. Hampir 15 tahun saya pakai Line Celcom. So recently saya masuk Wi-Fi. Di rumah saya dah start masuk Wi-Fi. Sebelum ni saya bergantung kepada data package. Celcom punya data package. Daripada 20 gig saya upgrade kepada 40 gig. Sebab the why saya ni bukan nak cerita kekayaan. Tak kaya pensyarah, tak kaya pensyarah kaya dengan kurap. Kenapa saya upgrade disebabkan oleh yang pertama kapasiti 40 gig tu boleh menampung kegunaan saya di pelbagai situasi, sama ada saya on the move ataupun saya static di mana-mana tempat. Yang pertama. Yang kedua, kalau di rumah saya terpaksa tethering hotspot dan sebagainya. So bila ada Unify, baru je recently dapat Unify ni, jadi saya still remain 40 gig sebab bila saya jauh daripada range saya, so saya akan gunakan 40. So apa yang berlaku adalah since saya adalah pengguna Unify Core, kita offer you kita offer you free line. Okay? I mean Unify bawah Telekom Malaysia punya line, bayar RM58, unlimited access. Okay? Unlimited access. Bila kena je unlimited access, maksudnya saya tak perlu lagi 40 gig di dalam telefon saya sebab saya kena bertukar kepada Unify Mobile untuk saya dapatkan unlimited data dalam bulanan RM58. So ini cara macam mana kita cuba menimbang dan berfikir kita buat analisis. Kalau aku still remain macam ni, yang ni offer macam ni. Saya minta dekat dia hampir 2 minggu. Saya minta pada promoter tu bagi masa saya 2 minggu untuk saya fikir. Apa yang saya buat, saya discover. Bapa saya pakai TM punya line 013, dia dapat free unlimited access dengan pembayaran dan sebagainya. Saya tanya, how stable is TM? Okay, dan kita kena ingat bahawa Unify ni adalah band yang pertama. Kalau kita tengok portal Wi-Fi, Wi-Fi Maxis, portal Wi-Fi dan sebagainya, dia menumpang kepada kabel Unify tersebut. Kalau kabel Unify ada masalah, automatically the rest yang mana tumpang kabel Unify itu akan ada masalah. So pengguna Unify ni sendiri, bila kabel tu ada masalah, the first thing yang dia akan settle adalah pengguna main tu dulu, Unify tu dulu. Sebab itulah kita, bila kita nak guna sesuatu, jangan cepat sangat kita terkejun. Oh, air ni cetek, terus terkejun. Rupanya 10 kaki dalam. Okay?
You all duduk di universiti 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun tu repeat kan. 3 tahun, 3 tahun setengah. Kan? Kena cerdik lah. Janganlah keluar-keluar kerja. Aku dah dah ada ijazah. Kurang-kurang gaji aku 5,000. 5,000 apa? Sebabnya aku for flat. For flat tak menyaminkan 5,000. Kerja belum buat lagi. Kan? Itu adalah orang kata apa, status sahaja ataupun skor you di universiti. Tetapi you kena ingat, di luar cara kerja, cara main lain. Okay? Jangan terlalu bangga sangat dengan 4 flat, 5 flat, 10 flat you tu. Esok-esok you yang flat, kawan you yang 2.5, 2.7 yang dapat kerja dulu. Kan? Kita kena sentiasa muhasabah tu, kita kena tengok sebenarnya. So sekarang ni kalau saya tanya you all pun 127 orang ni, hanya segelintir 0.1 saja yang tahu capability dia. Macam mana Fatih Najihah? Betul tak? Kalau saya tanya apa kelebihan you, you confidently you boleh explain tak pada saya? Lambat. Taklah tu. Syarifah Atikah binti Muhammad Jafri A17 A0647 lapor. Ya, doktor. Agak-agak? Tak, saya pun tak tahu. Tu saya kata. Saya walaupun garang macam ni, kebenaran tak pernah marah pelajar, kan? Melainkan pelajar membuat kesalahan. Tu kena fikir, kan? Kita groom, kita pensyarah, kita groom. Okay? The rest you all lah. You all kena buka mulut, bertanya dan sebagainya. Sebab saya ni sentiasa pandai, you all kena tanya saya. So kalau you all bersikap diam, hanya menunggu di air keruh dan sebagainya, di luar esok pelbagai isu, pelbagai agenda yang you kena sentiasa enhance. Okay? Sebab apa? Kita bekerja dengan customer, bekerja dengan syarikat untuk serve customer. In fact, you mempunyai syarikat you sendiri pun, you nak kena serve customer. Mana ada orang jual ikan, dia tak ada customer. Dia bercakap je dengan ikan tu. Ikan, kau nak beli ikan? Gila ke ikan kau nak beli ikan? Kau rasa? So kita kena sentiasa muhasabah. Kita kena tengok kita punya downline kita macam mana, kita kena jaga downline kita. Sebab tu kalau kita tengok syarikat buat apa malam appreciation, bagi anugerah anugerah dan sebagainya, apa sales tertinggi, grooming, the best grooming dan sebagainya. Itu apa? Untuk employee kekal bekerja dan menjaga dia punya line-line dia. Satu contoh lagi sebelum kita tamatkan kita punya perbincangan hari ini adalah siapa sini yang ada intention untuk bekerja sebagai insurans? You kena tengok kalau you nak bekerja sebagai pengusaha insurans, okay, you kena jaga downline you. You punya telefon ni mesti 24/7 tau untuk orang call dan juga you mendengar apa rintihan dan juga keluhan daripada you punya customer. Bukan senang bukan senang. Personality you kena jaga. Sambil-sambil bercakap promotion nak kena ada. Banyak benda. Itu saya pulangkan kepada pelajar saya. Okay? You kena try to customate yourself, upgrade yourself, enhance yourself. Okay? Jangan bertapi-tapi lagi dah. Sebab kita nak jadi usahawan ni bukan senang. Yang pertama dia akan jadi kena penyakit sawan dulu. Aku nak kerja apa ni? Kat mana aku nak letak gerai aku ni? Mahal sangat. Itu ini dan sebagainya. Dia jadi gelabah bewok. Ni gitu-gitu gini kan. Kan tak cukup tangan. Tangan ada 5, 10 tak cukup lagi, tambah tangan tinggi, tambah tangan sini. Alah kali jadi gitu. Tak tahulah. Fikirlah macam mana kan. So tolong jadi seorang usahawan yang sentiasa berinformatif. Okay? Observe, sentiasa melihat
dan menilai sebelum mengambil tindakan dan langkah. Letih aku bercakap hari ni. Masa bulan puasa rasa nak pitam. Kan? So, saya cakap banyak. Okay. Renung-renungkan dan selamat beramal. Okay. Tengok betul-betul. Kalau dah ada produk, buat review balik kepada produk tu. Okay. Buat review balik kepada produk tu. Duduk bersama dengan kawan-kawan ataupun colleague yang menjalankan produk ni. Weh, what next? Apa kita nak buat? What next? Tudung kita ni nak jadi macam mana? Tudung jerung ke? Tudung bawal dah ada? Tudung sepat ke? Tudung haruan ke? Suka hati kau lah. Nak buat tudung apa? Kan? Tudung saji dah ada. Nak buat tudung hujan ke? Tudung matahari kata pulang lah. Kan? Bergantung kepada kreativiti masing-masing. So, itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan CRM, dan saya membahaskan hari ini menggunakan contoh biasa yang kita biasa tengok, kita biasa alami, instead of benda yang beyond daripada jangkauan kita yang saya nak bawa tu, takut you tak boleh nak adapt. You mungkin boleh adopt tapi you tak boleh nak adapt. Okay, situasi semasa yang saya cerita macam perodua, macam makcik membawang dan sebagainya, yang tidak, orang kata apa, yang tidak confident, yang the things is what next. You must have the what next. Okay, kalau kita tanya orang putih, macam saya, supervisor saya tanya saya pun, Dr. Sophie, what next? I need to give the answer for the what next. So macam tu juga dengan you, what next? Okay, so saya harap kita dapat lalui semester ni dengan jayanya, insyaAllah. Sekiranya ada apa-apa kemaslahatan dan sebagainya, tolong ajukan masalah itu ataupun pertanyaan itu kepada pensyarah masing-masing. Okay, selama ni kita sepanjang kita beronline, kita banyak menggunakan budi bicara, dan sebagainya. So ingat, presentation group nanti, presentation group nanti you arrange dalam bentuk Google Meet. Okay, setiap orang akan arrange, setiap kumpulan akan arrange dalam Google Meet. Simpan dalam YouTube dan hanya share link sahaja. Nanti saya akan buat satu dekat WhatsApp tu untuk you masukkan link tu, nama kumpulan dengan link dan sebagainya. So saya akan klik link sahaja. Okay. And then apa lagi ya? Okay, pertengahan bulan Jun you akan ada satu assessment yang menggantikan final exam untuk 20 markah, 40 markah yang final exam kita pecah kepada 20-20. So assessment 1 20, assessment 2 20. Okay, that one also kita bagi by multiple choice. Jadi kita akan extendkan sikit masa. So sebagaimana yang previously, kalau ada mereka yang tidak tidak dapat akses, itu adalah genuine evidence. Dan mereka yang terlepas, tertidur, tertonggeng dan ter lagi, saya tidak benarkan untuk mereka mengambil kali kedua. Okay, kali kedua. Sebab itu adalah kekilafan diri sendiri. Kalaupun boleh, okey, nak saya benarkan, tetapi markah akan ditolak. Okey, markah akan ditolak. Sebab apa? Tolonglah hargai kami yang bersengkang mata ni. Buat soalan susah, buat soalan nak bagi student jawab. Kan? Bukan nak buat soalan berangkap, nak buat soalan. 20 soalan pun susah sebenarnya. So, it's okay. Kita win-win situation juga di sini. Jadi, presentation 20 minit Presentation 20 minit. Cik Zul kata saya akan nilai untuk pembentangan projek untuk L1. Yang test punya mid test tu Cik Zul akan marking dan dia akan serah pada saya lah. Okay.
Right, terima kasih banyak-banyak. Jaga diri masing-masing. Ada yang dah kena denggi tu, okey, tidur malam, spray bilik dulu, jangan spray diri sendiri. Okey, jaga diri elok-elok, pastikan keselamatan. Musim-musim PKP ni macam-macam berlaku. Insiden lah apalah, jaga diri masing-masing. Baik, terima kasih banyak-banyak yang mana yang menghadiri kelas pada hari ini, pada pagi ini. Dan yang tak dapat hadir tu saya faham ada kekurangan masing-masing dan saya seperti biasa akan upload di dalam YouTube. Okey? Subscribe lah di YouTube saya sebanyak yang mungkin. Gitu kau. Nak jadi artis ni. Baik, terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua pelajar-pelajar saya. Saya pun seorang yang orang kata apa banyak juga buat silap, seorang manusia yang tidak pernah melakukan orang apa tak lekan atau melakukan kesalahan. Selamat Hari Raya, nak diraya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.